Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan apa khabar semua? Waalaikumsalam, Baik. kembali. Kembali. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, bolehlah kita memperkenalkan diri kita, memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dengan saya, Khalisa Husna binti Khalil Azhar. Saya Rubila Izzah binti Jeffrey. Saya pula Aiman Fitri bin Hamzah. Saya Putri Naim Sofian binti Sofan Sofian. Okey, selesai sudah perkenalan kita pada kali ini. Perjumpaan kita pada hari ini adalah untuk membincangkan tentang tugasan yang telah diberikan oleh Dr. Rafidah, iaitu projek Cintakan Negara. Tanpa membuang masa, saya ingin meminta cadangan daripada anda semua. Ada sesiapa yang ingin berikan cadangan aktiviti yang sesuai untuk projek kita pada kali ini? Saya ingin memberi cadangan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, tajuk projek kita ialah projek Cintakan Negara. Dan seperti kita semua tahu, negara kita merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan bangsa di Malaysia. Dan walaupun kita mempunyai pelbagai kaum, kita masih tetap hidup dengan aman dan saling bantu antara satu sama lain. Dan bagi saya menganggap itu adalah salah satu sebab mengapa rakyat Malaysia mencintakan negara Malaysia ini. Tapi kan Aiman, apakah bukti yang menunjukkan rakyat Malaysia ni bersatu padu dan hidup dengan aman? Untuk yang itu, saya boleh jawab. Antara bukti rakyat negara kita ni bersatu padu dan aman walaupun berbelah bangsa adalah melalui kewujudan rumah ibadat yang pelbagai jenis di Malaysia. Walaupun Malaysia mempunyai Islam sebagai agama rasmi, penganut-penganut agama lain masih lagi bebas untuk menganut dan mengamalkan agama mereka. Hal kebebasan beragama ini diperuntukkan dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan juga menetapkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Tapi perlembagaan tidak menyatakan Islam sebagai agama rasmi. Jadi agama-agama lain boleh dipraktikkan dengan damai dan harmoni. Oleh itu, kebebasan beragama tidak disekat dan bebas diraikan di negara ini, dan demikian wujudlah pelbagai rumah ibadat daripada berbagai jenis agama yang ada di Malaysia. Betul, Malaysia mempunyai pelbagai rumah ibadat dengan seni bina yang menarik mengikut agama masing-masing. Terdapat juga rumah ibadat yang merupakan bangunan bersejarah di Malaysia. Contohnya, di Melaka terdapat gereja St. Paul yang merupakan peninggalan penjajah Portugis. Selain dijadikan sebagai gereja, ia juga merupakan gudang senjata yang digunakan pada zaman dahulu. Oleh itu, peninggalan ini haruslah dipelihara kerana ia merupakan warisan yang amat berharga serta dapat dijadikan sebagai pengajaran buat generasi kini dan akan datang. Okay. Wow, menarik-menarik. Kalau begitu, apa kata kita semua pergi melawat ke rumah-rumah ibadat tersebut, iaitu masjid, kuil, tokong dan gereja? Ada siapa setuju dengan saya tak? Saya setuju. Setuju. Kalau saya berminat nak lawat gereja. Bagaimana dengan kamu semua? Kalau saya pula, saya berminat untuk melawat masjid. Saya berminat untuk lawat kuil. Saya pula berminat untuk melawat tokong. Jadi bolehlah kita pergi ke tempat-tempat tersebut bersama-sama. Boleh. Jom. Boleh. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Nabila Izzah. Kini saya sedang berada di gereja St. Paul. Gereja St. Paul ini terletak dekat Bandar Raya Melaka. Dia merupakan salah satu bangunan gereja yang bersejarah dekat Melaka. Gereja ini dibina pada tahun 1521 dan ia dibina oleh orang Portugis di atas Bukit St. Paul. Gereja ini ditukar sebagai tanah kubur untuk mereka yang mulia oleh Belanda dan dinama semula sebagai St. Paul Church yang asal bernama Our Lady of the Hill.
Menurut sejarah, gereja ini bukan sahaja gereja yang paling tua dalam Malaysia, tetapi gereja ini adalah markas asal penyebaran agama Kristian di seluruh Asia Tenggara. Walaupun Malaysia mempunyai agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi kita tetap ada peninggalan sejarah seperti gereja ini yang membuktikan bahawa Malaysia adalah negara yang mengamalkan kebebasan beragama sejak dahulu lagi. Sekian dari saya. Seterusnya kita bergerak pula pada lokasi seterusnya, iaitu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Nuaimi, kini berada di Kuil Sri Poyata Vinayaga yang terletak di Bandar Melaka. Ini merupakan kuil peranakan India yang tertua di Malaysia untuk penyembahan Tuhan Vinayaga. Kuil ini dibina pada tahun 1781 dan merupakan pemberian Belanda kepada Kapitan Vinayaga Citi. Seni bina kuil ini diilhamkan dari gabungan agama Hindu dan pengaruh Belanda pada ketika itu. Contohnya dapat dilihat di pintu masuk, dinding dan kubah kuil. Kuil ini sering menerima kunjungan pelancong dari dalam dan luar negara kerana merupakan antara kuil Hindu tertua di Malaysia. Ia juga diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan. Mari kita pergi ke destinasi seterusnya. Assalamualaikum, saya Kanisa Husna binti Khairil Azhar. Kini saya sedang berada di Tokong Seng Hun Teng yang bermaksud Tokong Awan Cerah. Tokong ini berfungsi sebagai tempat ibadah utama bagi masyarakat Hokkien tempatan dan juga berfungsi sebagai pusat pentadbiran rasmi dan mahkamah untuk kapitan. Tokong ini telah dibina pada tahun 1673. Oleh itu, tokong ini merupakan tokong yang tertua dan termegah di Melaka. Selain itu, semua bahan-bahan bangunan ini telah diimport dari China. Tokong ini terletak di Harmonia Street yang menampakkan rumah-rumah ibadat bagi agama lain, iaitu masjid bagi agama Islam dan kuil bagi agama Hindu. Ini menjadikan bukti yang paling besar dan kokoh yang menunjukkan amalan pluralisme di Melaka. Paduan lebih dapat dilihat ketika berlangsungnya musim perayaan. Contohnya, bagi masyarakat agama Islam yang menyambut Hari Raya Aidilfitri akan mengagihkan lemang dan rendang. Masyarakat Hindu pula akan mengagihkan muruku apabila tibanya musim Deepavali. Manakala tokong ini pula akan mengagihkan buah limau kepada masyarakat tempatan sempena perayaan Tahun Baru Cina. Kesimpulannya, keharmonian para penduduk setempat dapat dilihat dalam menunaikan kewajipan kepada agama dan ajaran masing-masing tanpa sebarang masalah maupun konflik sejak ratusan tahun lamanya. Sekarang kita beralih pula kepada rumah ibadat yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Aiman Fitri dan kini saya berada di masjid yang mempunyai seni bina Cina, iaitu Masjid Tenggera yang terletak di Melaka. Untuk pengetahuan semua, nama Tenggera berasal daripada perkataan Portugis, iaitu Tranqueira yang bermaksud benteng pertahanan. Ianya dibina pada tahun 1768 oleh seorang pedagang dan ulama dari India. Seperti yang kita sedia maklum, Melaka dulu merupakan sebuah pusat perdagangan yang terkenal di tanah Melayu. Ini mengukuhkan fakta bahawa wujudnya pengaruh pertukangan Cina yang datang berdagang ke Melaka ratusan tahun lepas. Seperti yang saya sedia maklum, Masjid Tenggera menggunakan jubin seramik dan jubin lantai dari kerajaan Cina dinasti Qing. Ini membuktikan bahawa wujudnya semangat perpaduan antara Melayu dan Cina ratusan tahun dahulu dan masih kekal sehingga kini. Kini Masjid Tenggera masih lagi digunakan dan pelbagai kaum yang beragama Islam, tidak kira Melayu, Cina atau India, menunaikan solat mereka di sini. Itu sahaja penjelasan daripada saya. Sekian, terima kasih. tamat cerita lawatan kita ke rumah ibadat di Melaka ini. Apa kesimpulan kita kawan-kawan? Dengan adanya pelbagai rumah ibadat di Malaysia, Perpaduan dan sikap toleransi dapat dipupuk Dalam kalangan masyarakat kita,